Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai semua. Anda bersama saya, Cikgu Nurlena binti A. Wahid, guru ekonomi anda. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat walafiat dan sentiasa mengamalkan cara hidup yang sihat, terutama ketika kita semua berada di rumah dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. #stay at home. Sama-sama kita mencegah COVID-19 daripada terus merebak. Baiklah, hari ini cikgu ingin mengajak semua untuk belajar ekonomi. Kita mulakan dengan bab 1, iaitu berkaitan dengan sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi. Jom kita belajar bersama. Terdapat 4 sistem ekonomi yang wujud, iaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi perancangan pusat atau sosialis, sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Islam. Hari ini kita akan belajar sistem ekonomi kapitalis sahaja. Okay, kita lihat apa itu sistem ekonomi kapitalis. Right, sistem ekonomi ini dikenali dengan nama sistem ekonomi pasaran bebas atau laissez-faire. Ekonomi pasaran bebas ialah satu sistem ekonomi yang mana individu dan pihak swasta bebas membuat segala keputusan ekonomi tanpa campur tangan kerajaan. Contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi kapitalis ialah Amerika Syarikat, Hong Kong dan juga United Kingdom. Okey, untuk mudahkan anak-anak sekalian, mari kita lihat satu persatu ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis ini. Kita ada 1P, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5P dan 1M. P yang pertama adalah pemilikan faktor pengeluaran. Individu atau firma swasta bebas memiliki faktor pengeluaran seperti tanah, buruh, modal dan juga usahawan. Individu dan firma juga bebas mengguna dan mengubah pemilikan faktor pengeluaran untuk memenuhi utiliti dan matlamat pengeluaran. Pihak kerajaan tidak campur tangan dalam sistem ekonomi ini tetapi menetapkan undang-undang dan peraturan yang perlu diikuti oleh individu dan juga pihak swasta. P yang kedua iaitu penentu kehendak. Pengguna dan pengeluar berhak dalam membuat keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi seperti apa yang hendak dikeluarkan, berapa hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan dan untuk siapa dikeluarkan. Pengguna mempunyai kebebasan memilih kerana mereka mempunyai kuasa beli atau kemampuan untuk membeli barang dan perkhidmatan. Corak permintaan pengguna akan menentukan corak peruntukan faktor pengeluaran. Pengeluar bebas memperuntukkan faktor pengeluaran dan bersaing dalam mengeluarkan barangan untuk memperolehi keuntungan yang maksimum. P yang seterusnya adalah pembuat pilihan. Individu bebas dalam membuat pilihan terhadap barangan yang ingin dibeli untuk memaksimumkan kepuasan dan jenis pekerjaan yang ingin diceburi. Pengeluar bebas dalam pemilikan dan penggunaan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barangan yang memaksimumkan keuntungan. Pengeluar atau pihak firma juga bebas memilih teknik pengeluaran yang paling cekap, sama ada intensif modal atau intensif buruh dalam pengeluaran untuk meminimumkan kos pengeluaran. P yang seterusnya adalah penentuan harga. Harga ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran, atau kita sebut juga kuasa pasaran atau mekanisme harga. Cikgu akan terangkan nanti apa dia mekanisme harga. P yang terakhir pula adalah persaingan. Terdapat persaingan yang sangat hebat dalam sistem ekonomi kapitalis. Firma-firma berlumba-lumba menggunakan faktor pengeluaran yang ada untuk memaksimumkan keuntungan mereka. Dan M adalah motif sistem ekonomi kapitalis, iaitu untuk memaksimumkan keuntungan. So, senangkan kita nak ingat ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Kita ada 5P dan 1M. Okay, kita akan gunakan 5P 1M ini juga
nanti untuk sistem-sistem ekonomi yang lain seperti sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi campuran. Baiklah, seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian, kita lihat pula bagaimana sistem ekonomi kapitalis ini menyelesaikan masalah asas ekonomi. Kita lihat dahulu masalah asas ekonomi yang pertama, iaitu apa barang yang hendak dikeluarkan. Masalah ini merujuk kepada jenis barang yang hendak dikeluarkan. Ianya boleh diselesaikan dengan melihat cita rasa pengguna atau kuasa permintaan masyarakat dan juga kuasa penawaran. Pengeluar akan mengeluarkan barangan yang mempunyai permintaan yang tinggi dalam pasaran untuk memaksimumkan keuntungan mereka. Kuasa permintaan dan kuasa penawaran ini kita namakan juga sebagai mekanisme harga. Dengan kata lain, masalah apa barang hendak dikeluarkan boleh diselesaikan oleh mekanisme harga. Pengeluar akan merujuk kepada kuasa pasaran atau mekanisme harga untuk menentukan jenis barang yang hendak dikeluarkan untuk memaksimumkan keuntungan mereka. Seterusnya, okay, we go to next masalah. Masalah yang kedua adalah berapa banyak barang hendak dikeluarkan. Bila sebut berapa banyak barang hendak dikeluarkan, ianya merujuk kepada kuantiti. Kuantiti barang, iaitu berapa banyak hendak dikeluarkan. Dalam sistem ekonomi kapitalis, masalah ini juga diselesaikan oleh mekanisme harga, iaitu berdasarkan jumlah permintaan dan jumlah penawaran di pasaran. Interaksi antara kuasa permintaan dan penawaran dalam pasaran akan menentukan jumlah kuantiti barangan yang hendak dikeluarkan. Mari kita tengok apa dia mekanisme harga. Tadi kita katakan jumlah kuantiti barang ditentukan oleh interaksi antara kuasa permintaan dan kuasa penawaran. Dalam gambar rajah ini, garisan berwarna biru yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan adalah kelok permintaan, sementara garisan berwarna hijau ini pula mencerun ke atas dari kiri ke kanan adalah kelok penawaran. Pada tingkat harga yang paling rendah, contohnya RM10, kuantiti yang diminta adalah 25 unit, sedangkan kuantiti yang ditawarkan hanya 5 unit sahaja. Dalam pasaran, berlaku lebihan permintaan. Keadaan ini menyebabkan harga cenderung untuk meningkat. Sementara pada tingkat harga yang lebih tinggi, katakan pada tingkat harga RM50, kuantiti yang ditawarkan adalah 25 unit, manakala kuantiti yang diminta hanya 5 unit sahaja. Ini menyebabkan wujud lebihan penawaran. Keadaan ini menyebabkan harga cenderung untuk turun. Keadaan-keadaan ini akan berterusan sehinggalah kuantiti yang diminta sama dengan kuantiti yang ditawar, iaitu pada titik E. Pada titik ini, harga tidak akan berubah lagi. Interaksi antara permintaan dan penawaran ini akan menentukan tingkat harga keseimbangan, iaitu pada tingkat harga RM30, dan kuantiti pasaran ditetapkan kepada 15 unit. Inilah yang dikatakan mekanisme harga. Sekejap cikgu pusing balik semula kat belakang. Mana ya nak pusing belakang? Kita tengok semula inilah mekanisme harga yang kita lihat tadi, iaitu interaksi antara kuasa permintaan dan kuasa penawaran menentukan jumlah kuantiti barang yang hendak dikeluarkan, dan ianya juga menentukan tingkat harga di pasaran. Saya harap semua murid faham berkaitan dengan mekanisme harga. Sekarang kita lihat masalah asas ekonomi yang seterusnya, iaitu bagaimana hendak dikeluarkan.
Sistem ekonomi kapitalis menyelesaikan masalah ini dengan memilih teknik pengeluaran yang paling cekap, sama ada intensif buruh atau intensif modal. Okey, dan ini adalah berdasarkan harga relatif faktor yang lebih rendah yang dapat meminimumkan kos untuk memperolehi keuntungan yang maksimum. Okey, 3 masalah ekonomi asas telah pun kita selesaikan sekarang. Kita lihat masalah asas ekonomi yang terakhir, iaitu untuk siapa dikeluarkan. Masalah ini diselesaikan melalui corak agihan pendapatan wang masyarakat atau kuasa beli yang dimiliki mereka. Golongan yang berpendapatan tinggi mempunyai kuasa beli yang lebih tinggi dan akan memperoleh lebih banyak barang berbanding golongan yang berpendapatan rendah. Agihan kekayaan dalam masyarakat adalah tidak sama rata. Kebajikan masyarakat dalam sistem ekonomi kapitalis ini bukan yang diutamakan. Masalah untuk siapa dikeluarkan ianya merujuk kepada corak agihan pendapatan. Demikian cara penyelesaian masalah-masalah asas ekonomi oleh sistem ekonomi kapitalis. So, hari ini kita telah pelajari sistem ekonomi kapitalis, ciri-cirinya dan bagaimana sistem ini menyelesaikan masalah asas ekonomi. Untuk pengukuhan, cikgu nak semua murid menjawab soalan-soalan berikut. Selamat menjawab dan jumpa lagi. Terus stay at home dan gunakan masa yang terluang untuk mengulang kaji pelajaran dan memantapkan kemahiran diri. Bye-bye semua.